Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kisah-kisah true crime, kisah misteri, pelik dan seram yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh macam kita ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button untuk tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, apa pendapat korang pasal anime? Adakah dia hanya sekadar kartun semata-mata ataupun ada benda lain sebenarnya? Satu aspek yang Abang Boy suka sangat pasal anime ni adalah kadang-kadang dia punya fakta tu detail gila guys. Bukan sekadar fiction atau direka-reka. Sure korang fikir, sudah orang tua ni nak buat review pasal anime pula ke? Tenang anak muda, tenang. Chill. Come on bro, takkanlah channel ni nak sembang pasal kartun pula kan? Yang Abang Boy nak sembang ni adalah tentang satu anime yang sangat-sangat famous. Dan anime itu diinspirasikan daripada sumpahan sebenar yang terjadi di Jepun. Kalau korang nak tahu, sabar jap. Let's roll the intro. Anime yang Abang Boy nak sembang ni adalah Jujutsu Kaisen. So Abang Boy akan cerita sikit dulu pasal anime ni supaya korang lebih faham. Cerita dia pasal satu grup student yang belajar dekat sekolah tradisional untuk menjadi bomo. Bomo takkan perukiah pula. Okeylah, kita guna bomo lah. So kerja dorang ni adalah untuk melawan sumpahan. Lebih kurang macam melawan hantu lah. Watak hero dalam cerita ni adalah Yuji Itadori. Dia student biasa je mula-mula, tetapi dia mempunyai kekuatan dan refleks yang sangat-sangat superb. Dipendekkan cerita, dia tertelan satu jari yang telah dimummified, diawetkan. Dan jari itu sebenarnya adalah milik satu sumpahan ataupun demon yang diberi nama Ryomen Sakuna. So Ryomen Sakuna ni adalah protagonis dalam Jujutsu Kaisen universe ni. Dan watak Ryomen ni sebenarnya diambil daripada kisah legenda masyarakat Jepun guys. Yamamat Sakuna ni lah yang Abang Boy nak cerita. Bukan pasal anime tu sebenarnya. Pada tahun 2005 di daerah Iwate Jepun, dua orang buruh binaan yang tengah kerja untuk meruntuhkan satu kuil lama terjumpa kotak kayu yang lebih kurang dalam 2 meter macam itulah panjang dia. Diorang jumpa kotak ni di dalam bilik yang berkunci guys. Dekat pintu tu pula penuh dengan azimat-azimat dan dikunci dengan beberapa kunci. Bukan satu je tau, banyak gila kunci. Kotak kayu tu pula penuh dengan kertas-kertas azimat dan dipaku kau-kau. Macam memang tak bagi orang buka kotak tu. Lepas tu ada tulisan dekat situ lebih kurang macam warning tau. Dia tulis Ryomen Sukuna dikurung di sini. So memang blur lah mamat-mamat construction ni. Apa benda ni siap? So tengah blur-blur tu, salah seorang daripada diorang kontak ketua Sami Buddha yang dulunya menjaga kuil tu. So diorang pun bagi tahulah, describe apa benda yang diorang jumpa, kotak ni apa semua. Tak banyak cakap, Sami Buddha tu terus bagi warning. Korang jangan gatal-gatal nak buka kotak tu. Aku akan sampai secepat mungkin. So pekerja construction ni pun letaklah warning sign dan letak palang kayu dekat pintu tu supaya tak bagi orang masuk. Tetapi biasalah kan manusia. Lagi orang cakap jangan masuk, lagi dia nak masuk. Aduh. So sesampai je si Sami Buddha ni ke kuil tu, dia dan dua orang lagi construction worker tu tengok kotak tu dah dibuka. Dikatakan malam sebelumnya ada beberapa student pecah masuk kat dalam kuil tu dan gatal-gatal pergi buka kotak keranda tu. Dua orang pekerja bila tengok apa yang ada dalam kotak tu terus tak boleh bercakap guys sebab terkejut gila. So apa yang ada dalam kotak keranda itu adalah satu mayat yang telah diawetkan. Itu tak pelik lagi. Yang scary-nya mayat itu ada 2 kepala, 4 tangan dan 4 kaki. Mau tak terkejut member? Okay, so aku nak explain dekat korang pasal amalan dalam agama Buddha di Jepun. Mayat yang diawetkan, di-mummified ni agak biasa dalam agama diorang ni. Nama amalan ini adalah Shokushinbutsu. Dia bukan Shokubutsu sabun yang korang buat mandi tu tau. Dia Shokushinbutsu. Apa yang Sami ni buat adalah diorang berpuasa dalam tempoh yang sangat-sangat lama. Dia bukan puasa biasa-biasa guys. Kalau orang Islam, kita berpuasa daripada terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Tetapi diorang ni ekstrim doh. Bukan setakat makan je, diorang jauhkan diri daripada keduniaan. Macam duit, arak, vape, hiburan, seks dan benda-benda lain lah. Tapi tak bermakna yang diorang ni langsung tak makan. Diorang ni sebenarnya makan benda-benda macam rumput, daun, buah pokok pine, getah pokok, kulit pokok dan benih-benih pokok. Lebih kurang macam diorang makan pokok-pokok lah.
So benda ni akan membuatkan lemak-lemak badan diorang hampir tak ada. Dan secara perlahan-lahan Sami-Sami Buddha ni akan kurangkan pengambilan air sampai satu tahap diorang tak minum air langsung. Dan diorang akan mati dalam kelaparan, selalunya dalam keadaan duduk dan bertapa. So badan diorang ni akan diawet secara semula jadi guys. Mayat diorang tak akan membusuk dan mereput. So diorang ni percaya bila diorang mati dalam keadaan macam tu, diorang akan dapat enlightenment. Dalam bahasa Melayu apa benda lah? Hidayah lebih kurang lah menurut agama Buddha lah, of course. So berbalik dengan apa yang diorang jumpa dalam kotak tu, diorang jumpa mayat yang diawetkan. Cuma bezanya dekat sini adalah diorang tak jumpa mayat Sami Buddha guys, tetapi diorang jumpa benda yang seakan-akan jembalang atau makhluk alam sebelah yang telah diawetkan. So Sami Buddha yang tiba di tempat kejadian ni terus menjalankan aktiviti semah, iaitu memulihkan semangat tempat tu lah lebih kurang. Dia buat benda ni adalah untuk menghindarkan sumpahan yang terkena pada dua pekerja buruh tu tadi. Walaupun setelah melalui proses menghalau hantu ni, Sami Buddha tu bagi warning kat dua-dua orang ni, korang takkan hidup lama. Siut je. Dia dah bagi macam-macam doa, baca macam-macam mentera. Lalas dua orang ni akan mati juga. Saja je bagi harapan palsu kan. So si Sami Buddha ni terus ambil kotak tu dan terus belah daripada situ guys. Dalam pada masa yang sama, dia marah sangat-sangat dekat anak dia yang sepatutnya dipertanggungjawabkan untuk menghantarkan kotak tu ke Kyoto. Ada satu kuil di sana. Tapi anak dia dah stop jadi Sami dah, siap ada kerja lain lagi. So selepas beberapa hari daripada kejadian tu, banyak kejadian pelik yang berlaku. 3 daripada pekerja dekat situ tumbang dan terkena penyakit pelik. 2 student yang pada malam tu gatal-gatal pergi buka kotak tu mati, dan seorang lagi student kena admit dekat hospital sakit jiwa guys. Dan salah seorang daripada pekerja yang first jumpa kotak tu terpijak paku dan mengalami kecederaan di saraf kaki dia, sampaikan dia tempang guys. So dorang ni sangat-sangat percaya yang sumpahan ni adalah benda betul guys. So mamat yang tempang tu try lah untuk kontak Sami Buddha tu. Yelah, nak tahu juga apa benda sebenarnya dalam kotak tu. Kontak tak dapat. So dia kontak lah pula anak si Sami Buddha ni. So apa yang anak kepada Sami tu bagi tahu, mayat yang diawet dalam kotak tu adalah sebenarnya Dewa Ryomen Sukuna yang dipuja oleh sekumpulan agama sesat pada awal kurun ke-19. Ketua kepada ajaran sesat ni bernama Mononobe Tengoku telah membeli sepasang kembar siam di freak show. Freak show ni lebih kurang macam circus lah, ada orang display benda-benda pelik-pelik macam tu. Mamat Tengoku ni pula suka collect benda-benda yang pelik guys. Dan pada masa tu dia tengah eksperimen tentang sumpahan. So dia bawa lah kembar ni tadi ke rumah dia dan dia letak kembar ni dalam satu bilik. Dalam bilik tu pula ada ramai lagi orang yang cacat. Tak ada mata lah, tak ada tangan lah, tak ada kaki, lebih kurang macam tu lah. Plan dia adalah untuk melaparkan semua yang ada di dalam bilik tu dan nak dorang bunuh each other. Disebabkan kembar siam ni mengingatkan Tengoku kepada Dewa Asura. Kalau korang nak tahu, Dewa Asura ni adalah dewa yang mempunyai banyak tangan dan banyak kaki. So dia pun tak naklah kembar ni mati. Dia tikam semua yang berada dekat dalam bilik tu kecuali kembar ni tadi. So bila dia dah kurung dan tak bagi makan, satu-satunya cara diorang yang berada dalam bilik tu untuk survive adalah membunuh dan makan each other guys. Oh gila. Pintu bilik tu hanya akan dibuka bila hanya seorang saja yang hidup. Macam gladiator siap. Dan selepas sebulan, bila Tengoku buka pintu tu, hanya kembar siam tu je yang hidup. Tengoku pada masa ni punyalah happy. Dia decide untuk bagi reward guys. Korang nak tahu apa reward dia? Dia laparkan kembar tu sampai mati kebuluran dan awet mayat kembar tu jadikan pula patung pemujaan untuk agama Songsang diorang. Abah beliau lah. Ingatkan nak bagi mainan Transformers ke, coklat Cadbury ke. Aduh, lalas jadi mami. Kena main tu. So bila dah jadi mayat yang telah diawetkan, lebih kurang macam patung lah dorang bawa usung ke mana-mana sahaja. Dan disebabkan mayat tu ada 2 kepala, 4 kaki dan 4 tangan, dorang claim yang patung ini adalah Ryomen Sukuna. So dalam masyarakat Jepun, legenda Ryomen Sukuna ni ada 2 guys. Ada yang cakap Sukuna ni adalah dewa yang baik dan dikatakan Sukuna ni adalah orang yang bertanggungjawab membawa agama Buddha ke Jepun. Dan ada juga yang cakap Sukuna ni adalah jembalang atau demon yang suka buat onar dan makan orang.
So menurut legenda, dekat mana patung mami ini berada akan terjadi malapetaka yang sangat-sangat dahsyat guys. Lebih kurang macam tsunami, banjir besar, tanaman rosak, kebakaran dan lain-lain lah. Ada list sebanyak 8 gempa bumi yang terjadi di antara tahun 1914 hingga ke tahun 1922. Tak tahulah sama ada benda ni kebetulan ataupun disebabkan super hantu. Tetapi dikatakan dalam setiap gempa bumi, dorang akan jumpa patung mami ni di tempat kejadian. Scary gila. So bila ditanyakan kepada anak kepada Samin Buddha tu, apa sebenarnya motif Tengoku ni? Dia cakap motif dia adalah untuk semua kehidupan di dunia ini mati. Lebih kurang dia nak macam kiamat lah. Dan yang paling mengejutkan adalah penganut agama Songsang ni masih ada lagi guys sampai ke hari ni. Selepas gempa bumi yang terakhir pada tahun 1922 yang menyebabkan kematian seramai 130 orang, Mononome Tengoku membunuh diri dengan mengelar leher dia sendiri atas sebab yang tak diketahui. Tetapi sebelum dia mati, dia menulis dengan darah dia sendiri di hadapan patung Sukuna ni. Dia tulis, Jepun akan musnah. Dan super hantu dikatakan masih ada di Jepun sekarang ni. Anak kepada Samin Buddha tu sebenarnya risau sebab dia lost contact dengan ayah dia dan tak tahu kat mana patung tu sekarang. Boleh hilang pula. So berbalik kepada anime Jujutsu Kaisen ni, penulis dia iaitu Gege Akutami dilahirkan di daerah yang sama dengan legenda Ryomen Sukuna ni. Dan dia sendiri akui yang dia mengambil inspirasi daripada insiden yang berlaku pada tahun 2005 ni. Even dekat poster dia pun, dia letak gambar mayat yang telah diawetkan di background. So adakah benda ni mitos atau ada kebenaran? Tak kisahlah sama ada korang layan anime ke tak, backstory kepada cerita Jujutsu Kaisen ni sangat-sangatlah interesting dan scary walaupun anime tu lawak macam Kinze. Kalau korang ada masa, maybe korang boleh check it out. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten video Abang Boy ni, korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.